Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Daniel bin Muhammad Azrai. Nombor metrik 14 DKA 21F1100. Assalamualaikum, hai. Nama saya Nur Syaril Azim bin Nur Helmi. Nombor metrik saya 14 DKA 21F1015. Assalamualaikum, nama saya Dina Aiman bin Tajuk Anwar. Nombor metrik 14 DKA 21F1103. Nama saya Dafizuddin bin Azmi, nombor metrik 14 DKA 21F1070. Syariah dari segi bahasa merujuk kepada jalan yang lurus, tempat keluar sesuatu atau jalan ke tempat air minum. Kaitannya dengan air menunjukkan kepada kita bahawa kewujudan air adalah penghubung kepada penerusan hayat manusia. Begitu juga dengan jalan yang lurus akan membawa manusia ke arah kebaikan. Syariah dari aspek istilah pula adalah merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Sama ada ianya diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Hukum hakam ini dikenali sebagai hukum syariah kerana dari sudut kelurusan dan kejelasannya yang tidak bersimpang siur dan tidak mempunyai sebarang kesamaran yang diragukan. Bahkan dari segi sains dan teknologi juga harus mengikut hukum syariah yang telah ditetapkan supaya dapat memelihara kesejahteraan alam dan keharmonian sejagat. Dipanggil sumber air kerana syariah diperlukan sebagai sumber kehidupan manusia. Air diperlukan untuk terus hidup, begitu juga syariat sangat diperlukan untuk menjadi nadi dalam hidup manusia. Manusia akan mati tanpa air, manusia akan sesat tanpa syariat. Wujudan syariat bukan menyusahkan tetapi dipatuhi bagi kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prinsip syariah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama ialah Rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Syariah Islam adalah diciptakan dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kandungan yang meliputi aspek akidah, ibadat dan muamalat adalah secocok dengan keperluan manusia. Alam yang terbentang luas dengan segala khazanah di dalamnya boleh diterokai dengan mematuhi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada perabadian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengisafi keagungannya. Para saintis, teknokrat dan jurutera tertakluk kepada prinsip ketuhanan dan bermatlamatkan kemakmuran sewal jagat. Yang kedua, wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum hakamnya adalah bersifat kesederhanaan, tidak ekstrim kepada yang berlebihan atau berkurangan. Boleh berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya, solat fardu hendaklah dilakukan secara berdiri, diberikan kelonggaran untuk duduk bagi yang sakit. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara, mengambil tindakan antara dua kecenderungan, contohnya antara kaya dan miskin. Maka pengambilan pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Yang ketiga, tawazun, iaitu keseimbangan. Keseimbangan dalam syariat bermaksud segala kandungan adalah mengimbangi antara keperluan manusia di dunia dan di akhirat. Ia meliputi aspek kepercayaan, kerohanian dan kebendaan individu dan masyarakat serta dari sudut amalan duniawi dan ukhrawi. Contohnya, manusia dijadikan daripada dua unsur, iaitu jasad dan rohani. Islam mengaturkan supaya kita memberi makanan kepada rohani dengan ibadat dan makanan jasmani dengan bahan makanan dan minuman yang halal dan berkhasiat. Tanpa kedua jenis makanan ini, manusia itu tidak menjadi seimbang. Yang seterusnya, mizan, iaitu kesetaraan. Kesetaraan dalam syariat terlihat dalam hukum hakam memberikan nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraihkan keperluan dunia dan akhirat. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar setiap perkara yang dilakukan perlu ditimbang agar penyelidikan dan pembangunan mematuhi hukum hakam yang ditetapkan.
Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambil kira item-item yang digunakan benar mengikut sukatan atau had yang ditentukan oleh syariat. Yang terakhir, tetap dan anjal, yakni mutlak dan munarah. Ini bermaksud bahawa segala prinsip dan dasar syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah SWT bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan oleh mana-mana sedakan. Dari segi pelaksanaan pula, ketentuan syariah seperti kesakitan, kejahilan, keterlupaan dan kemudaratan. Contoh, dadah dibenarkan jika digunakan untuk kegunaan perubatan. Pelaksanaan syariah Islamiah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Nombor 1. Utamakan yang utama. Islam menjadikan aulawiyat atau keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Mengelakkan kemudaratan adalah sangat diutamakan. Nombor 2. Maklumat tidak menghalalkan cara. Islam mengakui keperluan untuk membuat kajian tentang alam. Nombor 3. Pelaksanaan kajian menepati syariat. Dalam sains, teknologi dan kejuruteraan mengutamakan nilai keagamaan yang fokus kepada etika dan adab dalam membangunkan alam. 4. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Syariat Islam menetapkan prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam melaksanakan kerja manusia. Nombor 5. Akidah diutamakan, syariat didahulukan. Akidah yang merupakan tunjang bagi terbangunnya insan terbaik di sisi Allah SWT tidak boleh dipandang rendah dalam apa jua pelaksanaan hidup manusia. Habis. Intro. Seterusnya saya akan menerangkan pula tentang kesimpulan. Jadi apa yang dapat disimpulkan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini seharusnya sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang diberi, terutama pemberian panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menjalankan kajian ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang mengajar kami, Ustaz Adnan bin Rahman, dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam, kerana telah memberi tunjuk ajar serta nasihat untuk menyiapkan blog ini. Akhir sekali, kita seharusnya menghargai darjat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelaksanaan syariah Islamiah ini akan dapat meningkatkan kualiti serta sasiah diri setiap insan. Hal ini demikian kerana sekiranya syariat Islamiah diterapkan di dalam setiap apa yang dilakukan oleh kita, nescaya kehidupan di dunia ini akan sentiasa dalam keadaan yang sejahtera. Sekian, terima kasih.